Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ada rumah tangga yang dibina berakhir dengan perceraian dan tidak kurang juga yang terpalit dengan keganasan rumah tangga. Namun tahukah anda, suami juga boleh menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Apa pandangan anda? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahri Ahmad dan inilah Sofa Putih, di mana di Sofa Putih kami akan mengajak anda untuk berbincang isu dan perkaitan perundangan bagi memastikan anda mendapatkan hak seandainya menjadi mangsa. Tetapi persoalannya, sejauh manakah masyarakat faham tentang undang-undang? Dan di situlah peranannya Sofa Putih ini bersama dengan saya untuk kita memasyarakatkan undang-undang kerana ianya dicipta bukan untuk menyulitkan tetapi untuk memoralkan masyarakat. Baik, topik kita pada hari ini adalah mengenai perkahwinan, iaitu perceraian dan juga keganasan rumah tangga yang merupakan sesuatu mimpi ngeri kepada sesebuah perkahwinan yang pada asalnya indah. Bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini, bersama dengan saya yang berdekatan, berhampiran dengan saya adalah Puan Sulaimah binti Daud, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan bersama dengan kita juga seorang peguam syar'i, iaitu Cik Nur Syahila binti Ayub. Terima kasih bersama kami di Sofa Putih. Baik, sebenarnya bila kita bercakap pasal perkahwinan, perceraian, keganasan rumah tangga memang dah satu topik yang setiap kali orang bincangkan. Seperti mana yang baru-baru ini, mungkin kalau kita boleh memetik, dilaporkan lebih 50,000 kes perceraian telah berlaku. Jadi mungkin Cik Nur Syahila boleh terangkan kepada kami kenapa agaknya dan apa yang menyumbang kepada statistik yang sangat tinggi ini? Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan satu perkahwinan ni berakhir dengan perceraian. Sebab-sebab yang utama adalah kewangan, masalah kewangan yang mungkin daripada pihak suami ataupun isteri yang tak boleh nak membantu dalam urusan kewangan. Khususnya dari segi faktor orang ketiga. Tapi akhir-akhir ini, sejak musim PKP ni, kebanyakan kes yang saya terima adalah kes perceraian akibat keganasan rumah tangga. Hampir setiap hari, seterima persoalan daripada orang awam berkenaan macam mana saya nak mohon cerai. Suami saya pukul saya tak tahan lagi dan sebagainya. Boleh tak kita katakan juga kerana mereka sentiasa berada di tempat yang sama, itu juga menjadikan faktor, orang kata bila pandemik COVID-19 ni kita terkurung kan. Jadi mungkin itu juga faktornya? Ada juga, sebab selalunya pihak-pihak ni bekerja. Kemudian bila musim PKP ni semua masing-masing berada di rumah dan hampir 24 jam bersama. Jadi segala masalah bergaduh dan sebagainya terpaksa hadap juga. Okey, Cik Nur Syahila, terima kasih. Okey, bila kita sebut mengenai keganasan rumah tangga ni, pasti ada definisinya yang tertentu untuk pemahaman masyarakat. Jadi Puan Sulaimah mungkin boleh terangkan? Okey, berdasarkan Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, takrifan bagi keganasan rumah tangga satunya ialah meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal, iaitu salah satunya juga adalah mengubutlah. Yang kedua, mencederakan mangsa secara fizikal, ini banyak juga berlaku kepada mangsa lah. Yang ketiga, memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual yang mana mangsa itu berhak tidak melakukannya. Yang keempat pula, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Yang kelima, mengkhianati, memusnahkan, merosakkan atau menggelapkan harta mangsa hingga menyebabkan mangsa mengalami kerugian kewangan. Yang seterusnya ialah menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan menggunakan bahan-bahan yang memabukkan atau bahan-bahan lain tanpa kerelaan mangsa. Baik, kalau kita nak banyak definisinya, tapi secara ringkas di peringkat awal ni kita dah faham tentang apakah itu keganasan rumah tangga. Untuk mengulas lebih lanjut, apa kata kita saksikan rakaman ini terlebih dahulu. Bagus. Tumpahkanlah lagi. Kau tahu tak? Aku ni banyak lagi kerja nak kena buat. Nak kena kemas rumah, basuh kain, jaga anak, memasak. Tu semua kerja aku kena buat. Kalau Asyik nak layan kau je, mati keringlah kita dalam rumah ni.
kenapalah kau ni tak meninggal je masa aksiden hari tu? Asyik menyusahkan aku je. Kau nak apa? Kau nak minum? Kau nak minum kan? Minum. 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 Aku cakap minum. Minum. Aku kata minum, minum. Menyusahkan aku je. Kau kencing lagi atas tilam? Dah berapa kali aku cakap jangan kencing atas tilam. Kau nak menyusahkan aku je. Kalau tak menyusahkan aku tak boleh ke? Kencing je aku dengan kau ni. Sebab itu saya dah katakan daripada peringkat awal tadi, sebenarnya suami juga boleh menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga seperti mana yang kita saksikan tadi, Puan Sulaiman, sebagaimana suami itu dah hilang upaya, isteri itu pula mendera. Isteri boleh berkata dia menghadapi tekanan emosi, tetapi mungkin Puan Sulaiman boleh komen tentang situasi tadi. Sebenarnya isteri tidak sepatutnya lah mengaibkan suami, sebab dalam definisi keganasan rumah tangga tadi ada juga sebenarnya mengaibkan mangsa dengan apa-apa cara lah, termasuk medium komunikasi dan sebagainya, dan juga dari segi berlakunya penderaan emosi terhadap suami tadi lah. Kalau kita tengok. Okey, Cik Nur Syahila, dari sudut perundangannya, selalu sebenarnya kita cakap yang jadi mangsa keganasan ni kebanyakannya wanita. Tapi kalau kita lihat situasi tadi adalah lelaki. Jadi tentang kesalahan yang dilakukan oleh seorang isteri dan apa hak suami itu? Dalam rumah tangga ni, isteri ada peranannya dan suami ada peranannya. Okey, walaupun suami tu sekarang dah mungkin tak berkeupayaan dan isteri ni perlu menjaga hak dewan rumah tangga dan suami, isteri tu tak boleh bertindak kasar kepada suami. Okay, kalau dalam situasi tadi, bagaimana kalau seorang suami itu boleh buat laporan? Ke mana dia nak pergi, kepada siapa dia nak jumpa? Suami ni boleh pergi ke mahkamah syariah untuk memohon di mahkamah syariah untuk pemfailan permohonan nusyus. Jika isteri itu tidak mengikuti tanggungjawab sepatutnya. Tanggungjawab sepatutnya yang saya jelaskan adalah seperti mengasari suami, mengingkari perintah suami, menjauhi suami dan sebagainya. Okey, baik. Itu juga seberingkas. Kita akan berbincang lebih lanjut. Tetapi ini juga sesuatu yang menarik di mana kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan membuat pindaan pada Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 2012 di mana antara pindaan utamanya adalah takrifan keganasan rumah tangga telah diperluaskan daripada penderaan bersifat fizikal kepada penderaan bersifat psikologi dan penggunaan bahan yang memabukkan atau apa-apa bahan lain yang menyebabkan delusi kepada mangsa. Jadi Puan Sulaiman boleh bincangkan ataupun nyatakan kenapa pindaan dibuat? Kalau kita tengok daripada situasi pada tahun sebelum 2012, itulah sebelum pindaan dibuat, memang ada banyak berlaku pendaan emosi, pendaan psikologi, dan tidak ada di dalam mana-mana akta lah untuk membolehkan mangsa mendapatkan apa-apa bentuk bantuan, menyebabkan kerajaan mengambil inisiatif membuat pindaan supaya dia boleh diselaraskan agar mangsa boleh membuat tuntutan ganti rugi di mahkamah sivil pula untuk penderaan emosi dan psikologi tersebut. Okay. Baik, kalau kita cedera fizikal dan sebagainya senang nak buktikan. Kalau emosi, sakitnya jiwa, sakitnya hati, bagaimana beban pembuktiannya? Bersama dengan saya lagi selepas ini kita berehat seketika. Kita kembali dalam Sofa Putih. Anda ada hak untuk bersuara. Baik, hari ini topik kita adalah perceraian dan keganasan rumah tangga. Baik, tadi kita dah bincangkan mengenai Akta Keganasan Rumah Tangga yang dipinda pada tahun 2012 yang menyatakan tentang penderaan bersifat psikologi. Tetapi mungkin bagi para suami lah sebagai contoh yang juga pernah ataupun boleh menjadi mangsa, beban pembuktian tu bagaimana untuk kita katakan ataupun dakwa bahawa diri kita telah didera secara emosi dan psikologi itu, Puan Samia, silakan. Terutamanya para suami lah kan, atau lelaki, mereka tidak dapat mengesan bahawa berlakunya penderaan psikologi terhadap mereka. Apa yang boleh saya katakan ialah berlakunya penderaan psikologi atau emosi tadi apabila isteri tadi tidak lagi menghormati dia, mengeluarkan kata-kata kesat, memaki hamun, isteri cemburu buta walaupun dalam urusan kerja, dan juga dari segi pengurusan kewangan lah. Suami menyerahkan duit gaji kepada isteri supaya segala perbelanjaan diuruskan oleh isteri. Saya lihat sebenarnya satu orang kata ruang definisi yang sangat besar tentang penderaan emosi ni. Tapi dari segi undang-undangnya, Encik Nur Syahila, kan, okey, mungkin kita dah dengar serba sedikit. Tetapi ada tak situasi di mana mungkin laporan ataupun dakwaan ni ditolak? Sebagai contoh, kes cerai. Alasannya tekanan emosi, saya tak boleh tahan dengan suami, tak ada persefahaman.
kebanyakannya bila kes menyebabkan penderaan emosi ni, mahkamah tolak. Kenapa mahkamah tolak? Sebab selalunya pihak-pihak ni mereka hanya mendakwa tapi tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada dokumen sokongan. Yang menunjukkan memang jelas mereka ada tertekan. Kalau antara bukti-bukti yang boleh diambil kira? Okey, selalunya kalau untuk penderaan emosi ni, bukti yang kita perlukan adalah laporan doktor. Maksudnya laporan daripada pakar psikiatri yang membuktikan isteri ni memang mengalami tekanan emosi disebabkan suami sebagai contoh. Sebab apa kita perlukan laporan daripada pakar psikiatri? Isteri itu sendiri mempunyai masalah tekanan mental ataupun penyakit yang diwarisi. Cik Nur Syailah, nanti kita akan sambung lagi kerana kita di Sofa Putih sentiasa ada sebuah video pengakuan ingin dikongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan yang ini terlebih dahulu. Saya pernah berkahwin dengan seorang wanita yang pada mulanya saya kenal seorang yang baik, lemah lembut dan tak pernah tinggi suara pada saya. Namun setelah beberapa tahun berkahwin, perangai dia mulai berubah. Mula bercakap kasar, suka menengking dan selalu merendah-rendahkan saya sebagai seorang suami. Disebabkan perangai dia yang suka menghina saya, akhirnya saya membuat permohonan cerai dan tuntutan nusyus. Namun tuntutan nusyus saya telah ditolak oleh pihak Mahkamah Syariah kerana saya gagal mengemukakan sebarang bukti yang menyatakan saya telah mengalami kecederaan dari segi mental dan emosi. Malah, dia juga berjaya meyakinkan pihak mahkamah bahawa apa yang dia lakukan sebelum ni bukanlah penderaan fizikal dan mental. Saya tak tahu nak buat apa. Dan saya malu pada orang sekeliling. Sesuatu yang menyedihkan, tapi itulah hakikatnya yang berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi Cik Nur Syailah, mungkin kita boleh sambung serba sedikit berdasarkan apa yang telah kita saksikan tadi itu. Apakah komen daripada Cik Nur Syailah sendiri? Setengah kes di mahkamah ditolak disebabkan tiada bukti yang kukuh. Untuk mahkamah meluluskan satu permohonan di mahkamah syariah, pihak tersebut perlu mendakwa dan juga membawa bersama beban pembuktian. Maksudnya dokumen-dokumen atau saksi yang melihat. Okey, kalau kita boleh ambil mungkin rakaman video oleh pihak ketiga, screenshot WhatsApp, screenshot SMS, mungkin dimaki, ada maki hamun, kata-kata kesat, itu boleh dikira sebagai bukti Itu tak? juga salah satu bukti yang boleh digunakan di mahkamah. Itu adalah bukti yang berlakunya penderaan emosi. Tapi kita juga perlu buktikan kepada mahkamah yang kejadian ataupun penderaan emosi itu memberi tekanan atau memberi kesan kepada mangsa. Itu yang perlunya laporan daripada pakar psikiatri. Dan Puan Sulaiman sendiri, adakah situasi seperti mana yang kita saksikan tadi itu, pengakuan tadi itu, ada banyak tak yang dilaporkan ataupun diadu kepada pihak JKM? Memang ada dilaporkan ke JKM lah. Ada mangsa yang datang mengadu bahawa walaupun perkahwinan mereka sebenarnya mereka berkahwin suka sama suka. Okey, adakah benar baru-baru ini lelaki lebih banyak didera emosi je? Kita tidak ada satu kajian lah yang menyatakan bahawa lelaki ini banyak didera oleh para isteri. Tetapi kalau kita tengok dari segi siapa yang banyak berletir, Maknanya kalau berletir itu tak boleh dikira sebagai penderaan emosi lah. Maksudnya isteri boleh berletir lah ni. tetapi sebenarnya ia merupakan satu penderaan emosi jugalah. Kalau katalah suami balik kerja, daripada balik kerja pukul 5 tak sempat rehat, isteri dah start dengan berletir, memarahi suami tanpa usul periksa. Jadi itu akan memberi tekanan emosi kepada ini sebenarnya yang menarik sebenarnya. tahu Puan Sulaiman. Saya nak tanya pada Cik Nur Syailah sebagai seorang peguam lah sebenarnya. Kalau kita merujuk balik pada kes pengakuan tadi itu sebenarnya, kalau kita lihat sebenarnya dia dah nak minta cerai dan memfailkan perceraian. Kemudian dikaji, diteliti, sebenarnya berpunca pada mangsa sendiri. Bagaimana dinasihatkan ataupun prosedur perceraian yang betul ataupun sebaiknya tu? Suami boleh failkan perceraian sahaja di mahkamah syariah, tak ada masalah. Kerana kuasa talak tu pada tangan suami. Berlainan jika isteri yang ingin memfailkan perceraian atas alasan tekanan emosi ataupun penderaan fizikal. Itu isteri ni boleh failkan di mahkamah syariah melalui perceraian secara fasah.
Dan di situ kita akan mohonlah apa dokumen-dokumen diperlukan, bukti-bukti yang suami ni memang ada melakukan penderaan terhadap isteri. Okey, ringkas sebelum kita berehat dokumen-dokumen tu semua tu untuk isteri sediakan. Susah saya dengar cerita. Okey, mungkin saya ringkas. Sebagai contoh, kalau isteri nak fakalkan perceraian atas alasan suami ni dera, ada kekerasan fizikal dan sebagainya. Bukti yang diperlukan adalah gambar kesan-kesan luka lebam di tangan isteri, kemudian laporan polis dan juga laporan daripada hospital. Maksudnya kesan-kesan yang pada badan isteri ni disebabkan pukulan dan sebagainya. Tapi kalau untuk kecederaan emosi seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, saya mohon untuk mangsa ini atau pemohon ni pergi berjumpa dengan pakar psikiatri, dapatkan laporan daripada pakar psikiatri berkenaan dengan kesan penderaan emosi kepada mangsa dan kita lampirkan dalam mahkamah. Dan kalau boleh, bawa bersama saksi. Saksi yang melihat kejadian, yang tahu melihat, bukannya setakat dengar cakap. Baik, semakin mendalam kita bincangkan isu mengenai perceraian dan keganasan ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan saya. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kita kembali dalam Sofa Putih. Anda mampu bersuara. Perceraian, keganasan rumah tangga. Dan hari ini kita nak tekankan juga sebenarnya para lelaki, para suami juga boleh menjadi mangsa keganasan rumah tangga seperti mana yang kita lihat, yang kita dah kongsikan VT dan juga pengakuan yang kita dah tunjukkan tadi dalam Sofa Putih. Jadi satu lagi tentang isu keganasan rumah tangga ni, apabila mangsa takut nak buat laporan. Jadi kita nak bincangkan tentang protection order ataupun orang kata perintah perlindungan ni, Cik Nur Shaila. Bagaimana agaknya boleh melindungi mangsa? Melalui Akta Keganasan Rumah Tangga ada beberapa perintah perlindungan yang boleh diperolehi oleh mangsa. Okey, pertamanya adalah interim protection order ataupun perintah perlindungan interim. Sementara lah kita panggil. Okey, mana mangsa ini boleh pergi ke balai polis untuk membuat laporan berkenaan dengan keganasan rumah tangga yang berlaku. Okey, seterusnya berdasarkan kepada pindaan Akta Keganasan Rumah Tangga pindaan tahun 2017, protection order ni diperluaskan lagi, ditambah dengan satu lagi itu emergency protection order, perintah perlindungan kecemasan, EPO lah kita panggil. Untuk perintah ini diberi kuasa kepada JKM untuk mengeluarkan perintah EPO jika pegawai tersebut merasakan bahawa mangsa tu perlu mendapatkan perintah perlindungan kecemasan. Sebab kadang-kadang keganasan rumah tangga ni tak berlaku ikut working hours. Kalau nak menunggu untuk mendapatkan IPO mungkin makan masa. Jadi di situ EPO ni bertindak untuk dikeluarkan pada waktu kecemasan. Maksudnya waktu terdesak. Cik Nur Shaila, kita tidak menidakkan hakikat sebenarnya wanita sekarang taraf ekonomi ini lebih baik, kadang-kala bergaji lebih tinggi daripada suami. Kalau kita lihat sebenarnya memang secara hakikatnya isteri itu meringankan beban suami, tetapi tanggungjawab itu masih di tangan suami. Dan juga kita nak ingatkan kepada para suami tentang tanggungjawab mereka walaupun mereka mungkin bergaji kecil sekalipun. Seperti yang Farin cakap tadi, isteri ni dia membantu suami. Dan suami juga bila isteri ni dah ada mungkin pendidikan tinggi, pendapatan lebih tinggi, jangan pula ambil kesempatan dengan tak bagi nafkah dan sebagainya. Kerana mereka perlu tahu yang kalau contoh suami tak bagi nafkah, isteri ni ada hak untuk tuntut di mahkamah. Walaupun isteri ni dia punya pendapatan lebih tinggi daripada suami. Katalah dalam rumah tangga tu, tiba-tiba si isteri bagi satu dialog kat suami lah. Awak ni, saya yang bela awak, kereta awak saya bayar, rumah ni saya bayar, saya lagi gaji lagi besar daripada awak. Adakah itu satu kesalahan? Kesalahan. Jelas sekali sebab kita perlu tahu isteri macam mana pendidikan lebih tinggi, gaji lebih tinggi, dia perlu hormati suami. Benda tu mungkin suami boleh gunakan untuk fakan nusyus pula ke atas isteri. Maksudnya benda tu akan backfire isteri balik. Okey, kalau berlaku situasi tadi sebenarnya, Puan Sulaiman, apa sebenarnya nasihat pada suami dan isteri yang ada dalam situasi yang sebegini sebenarnya? Komunikasi dalam perhubungan itu adalah penting juga. Saling berbincang kerana kita tahu hidup berumah tangga itu adalah bukan senang. Kalau kita tidak boleh berbincang, saling membantu, kita sepatutnya dari awal lagi kita tidak boleh untuk mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga lah. Okey, Cik Shaila, mungkin boleh tambah. Sebenarnya kadang-kadang orang menganggap nafkah ni duit sahaja. Mungkin ada kategori nafkah yang lain yang perlu mereka tahu sebenarnya. Okey, sebenarnya kita perlu tahu nafkah ni adalah keperluan. Maksudnya tanggungan. Suami menanggung isteri akan keperluan asas isteri. Keperluan asas ni dari segi tempat tinggal, makan, pakaian dan sebagainya. Tapi orang sekarang ni dia faham nafkah ni duit. Maksudnya tak bagi duit tak ada nafkah. Okey, ekonomi sekarang ada jatuh dan bangunnya. Katalah tiba satu situasi sememangnya suami memang tak mampu, hilang pekerjaan tapi isteri masih mampu bekerja.
Jadi bagaimana kita nak simpulkan situasi itu? Apa hak masing-masing dalam mempertikaikan tanggungjawab masing-masing? Okey, di situ pentingnya perbincangan antara suami dengan isteri. Jika suami isteri ni setuju, suami cakap, okeylah boleh tak kalau guna duit gaji you untuk tampung belanjaan kita, dan isteri pun redha, tak ada masalah. Okey, Puan Sulaiman, saya nak tambah sikit satu situasi lah. Memang kita tahu tempat isteri bersama dengan suami dan suami tak kira apa cara sekalipun perlu bertanggungjawab dengan isteri. Tapi katalah situasi ini berlaku, keganasan rumah tangga, salah satu keluar rumah, lari rumah. Adakah ini satu kesalahan? Okey, jika berlaku keganasan rumah tangga, mereka dinasihatkanlah supaya keluar daripada rumah. Sebab kalau mereka berada dalam rumah, mungkin keganasan itu akan lebih teruk berlaku. Tetapi apabila mereka keluar daripada rumah, mereka dinasihatkanlah untuk membuat laporan polis jika kes mereka dibawa ke mahkamah. Jadi mereka ada rekod kenapa mereka keluar rumah adalah kerana berlakunya keganasan rumah tangga ke atas lelaki tersebutlah. Bagi isteri pula memang takut untuk keluar rumah kerana takut dikatakan nusyus. Itulah tujuan laporan polis dibuat oleh pihak isteri. Satu, memang supaya mereka boleh defend lah kesalahan mereka itu dari segi nusyus, dan satu lagi juga untuk rekod juga kepada perkara-perkara lain lah. Contohnya perbicaraan untuk di mahkamah sivil jugalah. Okey, Cik Nur Shailah, dari sudut perundangan, sejauh mana pentingnya laporan polis itu? Saya percaya ramai yang tak tahu, yang tahu bila keluar rumah pergi sajalah ke mana-mana tempat selamat. Tapi laporan polis sebenarnya perlu dan harus dibuat sebenarnya. Sebenarnya laporan polis sangat penting sebab laporan ni akan membantu isteri ataupun suami keluar dari rumah ni jika kes mereka difailkan di mahkamah. Sebagai contoh, saya bagi contoh okey, suami failkan kes nusyus. Katanya isteri keluar rumah tarikh sekian-sekian. Tapi isteri ni pula dia cakap dia keluar rumah tarikh lain sebab dia tak ingat tarikh. So di sini pentingnya laporan polis ni pertama untuk mencatatkan tarikh keluar rumah sebagai contoh. Dan alasan kenapa isteri keluar rumah. Contoh kalau suami ni failkan nusyus, kata isteri larikan diri dari rumah. Tapi dalam report polis, kalau isteri ni buat, report ni kata, isteri keluar rumah sebab dipukul oleh suami. So di sini, report ni berfungsi untuk defend ataupun membantu pembelaan isteri di mahkamah syariah kelak. Baik, Puan Sulaiman, sebagai kata-kata akhir dan penutup untuk kita semua di Sofa Putih ini, apa pesanan, apa nasihat dan apa juga mungkin bantuan boleh diberikan oleh pihak JKM dalam situasi ini? Sebelum itu saya menyuruhlah kepada para lelaki ni supaya tampillah untuk membuat laporan mengenai keganasan rumah tangga yang berlaku ke atas mereka lah. Jangan malu, jangan segan kerana kita di JKM sebenarnya pun mengamalkan kod dan etika sebagai pekerja sosial. Kita menjaga kerahsiaan dari segi kerahsiaan klien. Yang paling penting, akta keganasan rumah tangga ni sebenarnya melindungi wanita dan juga lelaki. Ramai mungkin di luar sana yang ingatkan akta keganasan rumah tangga ni hanya melindungi wanita. Baik. Cik Nur Shailah, kata-kata dan pesanan akhir daripada anda? Ya, bagi saya pertama sekali sayang diri sendiri. Kejadian-kejadian seperti pendarahan emosi dan fizikal ini di luar lumrah rumah tangga sebenarnya. Jadi mereka perlu tahu sayangi diri sendiri, jangan terlalu fikirkan orang sekeliling hingga mereka takut untuk memulakan langkah untuk pemfailan kes di mahkamah atau untuk mendapatkan bantuan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Nur Shailah dan juga Puan Sulaiman. Dan semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberi keberanian kepada anda untuk bangkit daripada terus hidup dalam dilema. Anda berhak bersuara dan ingatlah bahawa undang-undang dicipta bukan untuk menyulitkan tetapi memoralkan masyarakat. Sehingga kita bertemu lagi, inilah Sofa Putih. Assalamualaikum.